Selamat datang ke Stadium Hang Jebat, rumah untuk Sang Kancil. Telakan yang kurang baik pula dari Muslim untuk Wan Zahrul Nizam, punya sedikit ruang dan terus lepaskan percubaan dari luar kotak penalti. Wan Zahrul Nizam, peluang untuk Melaka United. Sudut yang pantas diambil, terus saja kepada Mano Hildago. Umpanan sekali lagi. Hasbullah. Adriano, larian yang baik dari Syazwan Anding. Umpanan untuk Ifedayo. Jaringan pertama untuk Melaka United. Azam. Untuk Hidalgo. Satu rempatan dari Hidalgo. Oh. Dan Melaka United sekali lagi hadir. Wan Zahrul Nizam, 1-1. Sedikit acahan untuk Adriano. Satu rempatan, cantik kali Adriano. Terus melarikan bola ke hadapan. Adriano, umpanan untuk Wan Zahrul Nizam. Oh. Azwan Arifin kembali mendapatkan Syarul Nizam. Antara pada Syarul Nizam, peluang untuk Sipang. Jaringan daripada Dewi Rolly. Dewi Rolly, satu antara yang baik. Peluang untuk Sipang. Oh! Syarul Nizam. Tiupan whistle penamat dari Nazmi Nasaruddin. Sudah pastinya mengecewakan pemain Melaka United. Dan Asri meninggal. Dan tiada yang lebih gembira daripada pemain ini, Syarul Nizam. Okey, itu sebahagian daripada aksi yang bakal kita teruskan nanti sebentar lagi untuk menyaksikan bagaimanakah bagi pasukan Pahang untuk melakukan comeback bagi mereka menyelamatkan musim mereka dan juga dapat mengekalkan rekod tanpa kalah sejak dibimbing oleh Datuk Dollah Saleh. Bagi membincangkan nadi bola pada malam ini, saya tidak bersorangan. Sudah pasti kita bawakan kepada anda legenda-legenda bola sepak negara, bekas pemain bola sepak negara yang ada weight semuanya. Antaranya Nizaruddin Yusof. Ada weight. Ada weight. Weight dia sebab dia pernah memenangi kasut emas. Okey. Penjara yang terbanyak. Itulah weight dia. Okey. Walaupun nampak makin lama makin slim menjelang bulan Disember ni. Lain macam je. Okey Izzah, 3 game pada malam ini dan kita dapat menyaksikan bagaimana ada keputusan seri, ada keputusan kalah dan juga ada keputusan kemenangan. Kita cerita pasal game yang berakhir dengan keputusan seri terlebih dahulu. 2 sama di antara Melaka dengan Pahang ni. Untuk saya kedua-dua pasukan perlulah memenangi perlawanan. Of course. Tetapi lebihnya untuk pasukan Seri Pahang lah. Kerana kita semua tahu mereka mempunyai coaching staff yang baru dan Datuk Dollah Saleh juga telah mengambil teraju pasukan Seri Pahang. Tetapi malam ini mereka berjaya mendapat satu mata di gelanggang away dan saya rasa itu satu kejayaan yang bagus lah. Betul, itu satu keputusan yang positif untuk mereka. Okay, dan teruskan. Melaka juga saya rasa mereka juga ingin memenangi perlawanan lah kerana ingin mengutip mata semaksimum mungkin. Dan saya rasa 2 sama ini juga satu keputusan yang adil jugalah untuk mereka kerana pasukan Seri Pahang juga telah semakin meningkatlah prestasi dengan adanya coach Datuk Dollah Saleh dan juga pengarah teknikal lah Fandi Ahmad. Oh, itu arahan yang spesifik diberikan tu. Terbaik. Jauh dihantar bekalan dan juga idea untuk kepada pasukan Pahang sehingga mereka dapat memperbaiki prestasi. Okey, 2 gol yang ke-8 anda perhatikan sebentar tadi. Seolah-olah macam barisan pertahanan Pahang agak leka, terlena hingga membolehkan pemain-pemain pasukan Melaka terutamanya dengan jaringan daripada Ifedayo dan juga jaringan Adriano itu sendiri pun semuanya macam sekadar mematikan, terpegun untuk melihatkan jaringan. Saya perhatikan kedua-duanya dalam box ataupun betul-betul di atas line box yang terakhir lah. Okay. Dan saya perasan pemain pertahanan pasukan Seri Pahang tidak betul menutup dengan lebih cepat. Lihat. Ini adalah satu gol yang dijaringkan oleh Ifedayo dan kita boleh nampak belakang pemain Ifedayo ada pemain Pahang dan dia tidak cepat untuk menutup hantaran lintang tadi dan saya rasa ini adalah satu gol yang mudah lah dan kita boleh nampak
kelegaan untuk coach. Ini adalah antara gerakan-gerakan yang menarik ya. Ya, Sebab apa betul. jarang berlaku dalam saingan Liga Malaysia. Jaringan seperti itu daripada Syazwan Andik yang datang daripada bawah. Blind side, dia naik untuk dia buat satu cross ke hadapan pintu gol. Betul. Quality cross dan gol yang mudah daripada Ifadayo. Betul, saya setuju. Kita boleh nampak tadi Syazwan Andik dengan selesa berlari belakang pemain pasukan Melaka, serangan pasukan Melaka dan membuat hantaran betul-betul ke hadapan dan satu crossing first touch dan Ifadayo dengan mudah. Sujud syukur saya punya senior Asri Ninggal. Dr. Asri Ninggal yang telah pun mengendalikan pasukan ini juga dengan jawatannya interim. Tapi saya rasa dalam keadaan seperti ini bagi sajalah kepada Asri untuk dia mengendalikan Biar daripada tim awal Melaka ni sampai habis kan. Betul. Dia tak perlu untuk memikirkan siapa yang akan mengganti kepadanya untuk dalam tempoh yang terdekat ini. Alright. Gol. Gol yang kedua pasukan Melaka. Kalau lihat kepada kualiti jaringan ini sudah tentu kita kena lihat kepada sekali lagi positioning Adriano. Dengan tidak dikawal walaupun dia mungkin sedikit terlajak ke hadapan tetapi rembatan kaki kirinya itu membolehkan dia menewaskan Mamadou Samassa di pintu gol. Betul. Adriano membuat satu tampanan yang pertama yang saya rasa tidak jauh pada kaki dia. Dan saya rasa seharusnya semasa tampanan yang pertama itu pemain pertahanan pasukan Seri Pahang lebih cepat menutup kerana ada 3 orang pemain pertahanan di depan Adriano. Tetapi kita semua tahu Adriano dengan kaki kiri, kaki kegemaran dia membuat satu placing chip yang cukup baik dan menewaskan penjaga gol Seri Pahang. Dan ini adalah keputusan yang sebenarnya ialah untuk 3 perlawanan yang lalu bagi pasukan Melaka. Mereka ada menang, mereka ada kalah, mereka ada, dan ini adalah keputusan seri yang cukup penting. Sementara bagi pasukan Pahang selepas deretan 3 kemenangan, 1 keputusan seri not bad sebenarnya bagi pasukan Datuk Dolah Saleh ini. Baik, kita dah lihat 2 gol. Kita nak lihat sekarang ini macam mana comeback yang dilakukan oleh pasukan Pahang dalam perlawanan ini. Ada 2 gol yang terhasil, iaitu kalau dilihatkan kat sini terhasil kepada 5 minit yang terakhir permainan. Inilah satu kebangkitan yang amat-amat diperlukan. David Rowley, dia orang panggil siapa macam Ian Rush, betul tak? Ya, ada sikit. Ada sikit dah? Yap, ada. Lebih kepada John Aldridge kot. Ya. Lebih kurang lah. Dia dapat menghasilkan gol penyamaan. Dia similar dengan kedudukan di mana barisan pertahanan di sebelah sana tu, di belakang tu yang kosong dan tidak mengawal beliau untuk menghasilkan jaringan. Satu saya rasa penjaga gol pasukan Melaka United Tian Kisi keluar tetapi tidak dapat mengagak bola itu. Sepatutnya itu tugasan dia lah. Kerana bola itu betul-betul melintang depan dia. Goalkeeper dah keluar tapi tidak dapat. Kena do something. And then David Rowley dengan bijak membuat larian 5 ataupun 4 meter ke hadapan untuk membuat tapping. Dan pemain pertahanan pasukan kiri pasukan Melaka jugalah Syazwan Andik jauh ataupun keluar daripada posisi sepatutnya lah. Kerana setahu saya apabila pemain pertahanan di belakang, di belah kiri, seharusnya dia ada betul-betul di tiang belah kiri untuk menutup ruang itu. Tetapi mungkin dia terlambat sedikit dan David Rowley dengan mudah menjaringkan gol. Itu adalah gol yang dapat dihasilkan oleh David Rowley. Bagaimana pula dengan gol pada minit terakhir daripada Syahrul Nizam Nazir. Ini jugalah merupakan gol yang pasti kalau dilihatkan barisan pertahanan Melaka patut dipersalahkan. Lihat berapa ramai jersey putih dalam box berbanding dengan pemain-pemain pasukan jersey hijau. Memang tak salah untuk Datuk Dolah Saleh, Syarudin Rosdi, Datuk Ahmad Yusof, siapa lagi yang ada kat situ semua untuk bersukaria. Siapa lagi? Rais Darmawan ada kat situ, Hafiz Tajuddin, Syahrizal Adam, semuanya dapat meraihkan jaringan itu. Sebab kalau dilihat, dia melakukan satu macam percubaan untuk melakukan percubaan akrobatik, bicycle kick. Tapi placing miscue sikit, namun adalah gol yang penting untuk gol penyamaan. Saya rasa itu tanukan nipis ataupun kita boleh katakan glancing header. Kerana saya rasa crossing itu datang masuk ke dalam daripada pemain midfield pasukan Seri Pahang. Dan saya rasa pemain Syahrul Nizam Nazir cukup bijaklah kerana meletakkan sedikit saja di kepala dia dan bola itu curl masuk ke dalam dan itu yang membuatkan bola itu nampak cukup bahaya apabila dia membuat usikan sikit melalui kepala dan gol itu cukup cantik lah. Usikan sikit tu yang saya suka dengar tu. Usikan. Alright, bagi pasukan Seri Pahang selepas ini mereka akan berdepan dengan Penang FC. Bertemulah balik 3 serangkai. Datuk Chip kita, Datuk Dolah, kemudiannya Fandi Ahmad yang akan berada di sana.
Dato' Ahmad Yusof juga akan balik ke kampung halamannya untuk membawa pasukan Seri Pahang, tetapi perlawanan ini dijadualkan berlangsung pada 18 hari bulan 8 nanti. Kepada pasukan Melaka pula, mereka akan relax sedikit sebab game mereka seterusnya ada pada 7 hari bulan September, iaitu berdepan dengan JDT di Stadium Sultan Ibrahim di sana nanti. 3 minggu lagi, bang. Sekejap. So kita tengok sekejap sekarang ini apakah kedudukan dalam saingan ketika ini selepas keputusan yang membabitkan kepada kedua-dua tim ini. Sebab saya nampak kat sini apabila Dollah Saleh dapat membawa pasukan untuk keluar daripada zon bahaya dan juga deretan kemenangan, sekarang ini pun kita lihat perbezaan jaringan pun dah kosong. Ya. Ini merupakan satu tonik yang dimahukan oleh mereka. Betul. Selalu kita bercakap Datuk Dollah dengan Seri Pahang ni memang tak dapat dipisahkan. Betul. Bagai irama dan lagu. Macam mana, Zah? Ya, saya setuju kerana ya kita semua tahu satu pengalaman beliau untuk menguruskan sesebuah pasukan. Okey. Dan kejayaan juga. Bekas juara kebangsaan. Ya, bekas juara kebangsaan dan kejayaan beliau pernah memenangi Piala Malaysia, Piala FA, Piala Liga. Jadi ya kita tidak perlu sangsi kebolehan yang ada kepada Datuk Dollah Saleh dan kita boleh nampak beliau berjaya mengupdatekan tim Seri Pahang ni untuk 5 perlawanan yang terakhir cukup baik. Tadi? Mengupdate. Boleh pakailah. Kita terima sajalah apa yang Nizar cakapkan. Alright guys.